warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Seperti mana yang telah kita pelajari, iaitu syarat-syarat sah korban. Yang pertama adalah binatang itu daripada binatang berkaki empat, binatang ternakan. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga, keahlian penyembelih dan niat. Dan yang keempat, malani, iaitu sembelihan. Kita ada binatang tak sembelih, tak jadi juga kena sembelih. Jadi kita cakap bab sembelih. Binatang yang bernyawa dihalalkan makan apabila disembelih. Selain daripada itu, diharamkan binatang yang tidak disembelih, iaitu bangkai, kecuali bangkai laut, iaitu ikan-ikan dan sebagainya, belalang. Oleh kerana itu, dasarnya kat mana kita duduk cari-carinya, dasarnya duduk pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ayat lebih kurang sama ada 3 atau 4 gitulah. Kita pun tak apa ingat mana. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala as-sub'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusub wa an tastaqimu bil azlam dalikum fisq. Kita baca hak ni nak padu dengan sembelih. Maksudnya diharamkan ke atas kamu bangkai. Bangkai dia mati tanpa sembelih. Darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah. Binatang yang tercekik, binatang yang mati tercekik diharamkan. Kita melih lepas tu pun tak boleh dah. Al-wal munkhaniqah wal mawquzah, binatang yang dipukul, dirempuh, pung kita tangga ayam. Oh, kita ambil mari ambil cepat-cepat. Sudah dia mati kerana langgar, bukan kerana pisah. Pisah tu ambok diam. Apa maksud rempuh?
dengan syarat bila repuh tengok, dia panggil hayat mustaqirah dengan hayat mazbuhah. Ada dua hayat dia, nyawa lah. Nyawa kekal dengan nyawa sembelih. Kalau gelepor nak mati itu dipanggil hayat mazbuhah. Maka kalau kita tambah tak boleh dah, sebab dia mati kerana repuh. Repuh juga tapi tak mati, dia ada nyawa kekal, patah kaki, boleh nak melih. Tu. Wal mutaraddiyah, binatang yang terjatuh dari tempat tinggi. Wan natihah, binatang yang ditanduk. Wa ma akala subuh illa ma zakaitum, dan apa yang dimakan oleh binatang buah. Pak rima bahan kok punggung, bukan bahan leher. Kecuali apa yang kamu sembelih, maknanya kita pun bahan punggung tak mati lalu, kita pun sembelih leher, tak apa lah. Dan seterusnya. Barulah kita nak masuk kok kita ni. Kalau tengok dasar haram tu, baru kita boleh cerita. Ceritanya kita baca je lah. Syarat keempat, sembelihan. Maka sembelihan yang dibolehkan dengannya ialah binatang yang dapat dikuasai ke atasnya. Jinak adalah ianya atau liar. Kurban liar pun dapat kita boleh kuasa, tak apa lah. Korban adalah ianya atau selain darinya dari korban, iaitu mempercepatkan kematian dengan memotong kesemua halqam dan mari dari binatang yang ada padanya hayat mustaqirah. Masuk hayat mustaqirah, nyawa kekal. Bahan rima tapi nyawa ada lagi, nyawa kekal, bukan nyawa gelepar panggil. Tak apa, boleh nak boleh. Dengan alat yang bukan tulang dan bukan kuku. Maka ini adalah ikatan-ikatan. InsyaAllah kita tengok ikatan yang dibuat tu. Dia sebut ikatan ni maknanya tak bebas sangat, dia kena ikat. Kita jumpa dalam perkataan memotong. Adapun memotong, maka pewaspadaan iaitu menjaga dari apa yang kalau dia meretus atau memutuskan kepala seekor burung kecil atau selain darinya. Kalau burung ciok tu kita boleh takak rong, kita retup. Tu bukan nama potong dah. Tu orang panggil retup. Retup tak boleh makan. Ingat tak satu ketika orang duk soal dalam pasar raya tu, bagla pakai gigit dengan tu. Dia bergigit, dia ketuk. Tak boleh. Seekor burung kecil atau selain darinya dengan tangannya atau dengan peluru. Di sini tepat ulama terang dah, kita je tak berapa nak faham. Pong ke tembok burung, jatuh. Hayat dia nyawa ikan dah, nyawa gelepar, tak dia nak tambah dah. Kalau begitu kau usaha, kita tuju tempat mati lalu dah, biasa orang buat. Kalau tuju lek ni pun tak apa. Tuju lek baru ni jalan tu boleh pergi kejar, pergi sembelih. Bahapal dia kau ada benda. Takut bukan mati kerana sembelih tapi kerana repuh. Tu sebut peluru tu. Maka ia adalah bangkai. Bakar letuh ke dengan tangan atau cabuk dengan peluru, maka ia adalah bangkai. Tu makna potong tadi. Apa makna potong? Kena putus dua hak wajib, halqam dan marik. Adapun halqam, maka ia adalah tempat laluan nafas keluar dan masuk. Marik
pula adalah tempat laluan makanan dan minuman. Kalau kita sudah malam kita nampak putih sepeng tu mari ah. Ia berada di bawah halqam. Di sebalik keduanya iaitu halqam dan marik adalah dua orak darah yang berada di dua paparan batang tekak yang keduanya adalah mengelilingi dengan halqam. Dua orak darah sini. Dok putus waktu tak apa. Orang kita kata muka je siapa tengok nampak orang mereh. Tak di mari bukan mereh. Ni ayah hembung ingat lagi dia sebut. Mengajar sini dulu. Maknanya mereh. Kita kata mereh muka siapa tu mereh ni bukan halqa dan bukan mari, tapi dia orang darah. Kadang-kadang kita malah kita kena bau sikit. Baru kita faham bila biar kena belah kedua tu. Tapi kadang-kadang kita pun gaduh-gaduh dak putus hak ni. Tak apa, kita ambil tambah ke dia, tak apa. Sebab dia ni hak nak ditambah ke dia ni hak mana? Halqon dah mari. Boleh tambah. Pastikan masa tambah tu nyawa kekal. Tapi tambah ke dia ni nyawa hayat mazbuhah tak boleh. Hayat sembelih. Dan semestinya dari memotong halqam dan mari di atas pendapat yang sahih lagi dinaskan. Kita pakai ni lah, kena putus halqam dan mari. Walau macam mana pun ada juga imam kata boleh. Kita baca hak boleh ni. Al-Iman Al-Stakhri berkata memadai salah satu dari keduanya. Salah lembu besar pisah kecil. Ingat molek kalau lembu besar batang tekuk besar jangan pisah kecil. Payah nak. Tidak siapa. Kadang-kadang tergelang dah lagi. Ni kata putus dah sini. Meri dok lagi. Pakai pendapat ni kau bukan tak putus kena dah luka tapi tak putus. Tak boleh makan. Tapi kalau pendapat hak iman ni dia kata kalau putus salah satu boleh makan kerana kehidupan tidak kekal selepasnya. Sebab tu pekoh ni dia kita tak mau pegang sangat. Mu nak pakai boleh ikut mulah. Kihot ni kita kelahi tak. Tapi kalau negara nak orang bukan Islam nak ambil, kita patut kelahi dia ni. Marah sangat. Kita bukan kita gabung dengan UMNO, kena faham molek kerjasama. Kita ada adik-beradik, mak kita nak mati, rumah tangga nak acur, kita habis time marah adik kita ni. Mung bukan saudara aku, sudah. Tapi dalam suasana pun kena sesal rumah tangga dulu biar jadi amal. Lepas tu nak balas mula tak apa lah. Kerjasama ni bila kita tak kerjasama, undi Melayu pecah dua. Undi Cina satu. Cina tetap dia pilih hak dia nak. Ketika ini kita kata kita nak selamat negara kita, umpama kita tengah duduk dalam laut, rasa balah kita selamat habis sampai darat tu. Mu jangan gaduh dengan Allah tu. Faham dah. Biar kemah lu kita terik-terik ni. Kita demi Islam dan negara. Baik. Tak ada banyak sangat, tak takut dah habis. Sahabat-sahabat Asy-Syafi'i berkata, ini adalah berlainan dengan nas Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan berlainan dengan maksud sembelihan itu, iaitu tercabut nyawa dengan perkara yang cepat dan tidak mengazabkan. Ini kita serah ke dia masing-masing hujah. Digalakkan bersama keduanya, yakni memotong halqam dan mari,
memotong 2 orak darah itu hak mesti tadi. Orak merih dia panggil. Kerana ianya lebih cepat. Sebab tu hamba kalau membalas ni nampak dia bukan dak luka, dak putus. Kita pun bisa pun lalu hak tu tak apa. Dalam bab malas jangan kata dengar orang. Kita yakin hamba kena dah. Kita tengok dok gogak tu tak apa dah, jadi dah ustaz. Aku akak bisa tengok dak putus. Dak dengar cakap orang. Awak segerang tapi dah ada apa ah. Kita tambah kriang dengan cepat. Kebiasaannya bahawa keduanya terputus dengan memotong halqon dan marik. Biasa gitu sebab tu nak pisah ke dalam sikit. Suruh tarik biar mari ada tekuk ni sengit sikit. Baik. Kat mana dah kerana ia lebih cepat. Kebiasaannya bahawa keduanya terputus dengan memotong halqon dan marik. Maka jika dia meninggalkan potong keduanya boleh atau haruh. Makna tinggal orak darah, bukan halqon dan marik. Orang kita kata orak merih, tinggal orak merih, tak apa. Kena maksud orak merih tu orak darah. Kalau dia meninggalkan daripada halqon atau marik itu akan sesuatu yang sedikit, dia potong dah, tinggal lagi, sambung lagi, atau mati binatang itu, maka ia adalah bangkai. Ini pendapat yang sahih. Beginilah juga kalau binatang itu berkesudahan kepada pergerakan yang disembelih, hayat mazbuhah, lalu dia memotong akan yang ditinggalkan itu, maka ia adalah bangkai. Sebab tu kita nak pasti. Kalau ada hayat mustaqirah, kita pun potong. Kalau tak ada, biar. Di dalam kitab Al-Hawi ada satu pendapat, jika masih ada sedikit tidak putus, maka tidak mengapa. Al-Imam Ar-Ruyani memilihnya di dalam kitab Al-Hilyah. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, pastikan putus belaka orak halqon dan marik. Kalau dia memotong dari belakang tengkok sehingga sampai ke halqon dan marik, belakang tengkok ni halqon duduk sini depan, di bahagian atas, dia telah melakukan maksiat sebab menyakitkan binatang kerana menambahkan kesakitan. Kemudian dia kena tengok dulu. Dia bahangkut belakang ni nak ke sampai sini tu lambat. Tengok kat mana? Jadi bahangkut atas ni, jika sampai ke halqon dan marik sedang binatang itu telah berkesudahan kepada pergerakan yang disembelih, nyawa ikan, tidak halal dengan motong halqon dan marik selepas itu. Macam tepuh kereta dia lah, tengok hayat sembelih dah, gelepor-gelepor kayak gini, kalau mati kau mula saya tambah dah dimakan gitu. Faham tu? Dan jika sampai kepada keduanya halqon dan marik sedang masih ada padanya hayat mustaqirah, nyawa kekal, lalu dimotong akan keduanya, yakni halqon dan marik, menjadi halal. Sebagaimana kalau dimotong tangannya kemudian dia menyembelih. Satu lagi, buat upama kerak kaki lu, leher mai kerak ke dia, tak apa lah, cuma menyeksa binatang gitu. Al-Imam Syafi'i berkata, kalau ada padanya pada binatang itu hayat mustaqirah, nyawa kekal ketika permulaan potong, tetapi ketika dia memotong bersama sebahagian halqon berkesudahan kepada pergerakan yang disembelih kerana apa yang diperolehinya dengan sebab potong batang tekuk belakang, maka ia adalah halal. Itu Imam Syafi'i kata, kerana penghujung apa yang terkena ta'abbud dengannya, bahawa hendaklah ada padanya binatang itu hayat mustaqirah ketika permulaan potong tempat sembelih, sedang memotong dari batang tekuk hadapan seperti memotong batang tekuk belakang. Cuma hamba tengok ada video belah ini, dia pakai catah ke atas belakang,
kejap je pung 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 pacung. Jadi juga dengar kan. Kalau dia memasukkan akan pisau pada telinga musang untuk dia memotong akan marit dan halkon dari dalam kulit itu, maka padanya perici yang tadi, perciang ini mak pokok tadi, mai dah ikut dalam tu nak potong halkon dan marit, tengok nak sapa ke halkon dan marit tu ada hayat nyawa mazbuhah, jadi lah. Kalau masih ada nyawa kekal, jadi lah. Gitu lah. Kalau dia melalukan pisau itu hal keadaan bertempek dengan dua keng dari atas halkon dan marit dan terputus kepala, maka ia bukan sembelihan, kerana ianya tidak memotong akan halkon dan marit. Ini berlaku ayang datang, ayang bapak butir duk bawa, daripada butir tu beli halkon dan marit. Kita bahang butir duk bawa, putus kepala. Putus kepala dah, bakar juga pasal halkon dok ni dengan marit. Ni maksudnya ni. Lembu jadi gak, bila lembu payah, kita arak, kita epek ke keng dia tu, jadi lah. Adapun keadaan mempercepatkan kematian itu terhasil dengan memotong halkon dan marit, maka padanya ada dua masalah. Pertama, kalau penyembelih mula memotong halkon dan marit, sedang orang yang lain pula mula pada menarik keluar perutnya, Pak Arung dia sembelih tekak, Cikgu Mak nyebuah perut dah tengah orang melih. Kerana mempercepatkan kematian itu tidak semata-mata dengan halkon dan marit, tak ada semata-mata sembelih. Mati dengan perut belah juga. Sama ada apa yang berjalan dengannya oleh pemotongan halkon itu daripada apa yang mempercepatkan kematian kalau dia bersendirian, atau dia membantu di atas mempercepatkan kematian. Kalau pemotongan halkon disertakan dengan pemotongan batang tekok kambing atau biri dari tekok sebelah atas, bahawa dia memperjalankan pisau daripada belakang tekok dan pisau yang lain daripada halkon sehingga keduanya bertemu, Pak Arung bahan ke depan, Cikgu Mak bahan ke belakang, dua pisau, maka ia adalah bangkai. Sebab tidak semata-mata halkon dan marit. Berlainan dengan apa dia maju, dia mara pemotongan tekok belakang sedang masih ada kehidupan kekal kepada kesampaian pisau itu ke tempat sembelih. Maknanya macam tadi lah, kecuali maknanya siapa pisau tu nyawa kekal ada lagi, tu lain kan. Masalah kedua, penyembelih wajib menyegerakan pada pemotongan leher. Tukang sembelih kena segera, kena cepat. Jangan waloleh. Bisa saja anda waloleh wak lambat. Berapa kali gorok. Aku pernah kata Tok Lebar dengan orang alim. Tok Lebar ni kalau bahasa Arab, abid, orang yang suka buat ibadat. Kadang-kadang orang abid ni ilmu tak berapa ada. Yang kita kata Tok Lebar lah bahasa kita. Orang alim ni dia tahu. Sebab tu dia masuk politik, dia masuk perang. Sebab dia tahu negara ni kalau kau kafir tolak politik, biasa tolak Tok Lebar. Tapi nya boleh puak-puak PA, nya kata orang alim tu Tok Lebar. Dia pusing pula. Kadang tak kena letak istilah. Baik. Penyembelih wajib. Sebut wajib ni tak boleh buat lambat-lambat.
boleh nak buat lambat. Tu Pak Boy, kita dengan puang kena buat lambat biar sama sabar. Tapi kalau ki meleh tak dia buat lambat. Mu kata aku ni pelik kat aku ni pasal terus terang. Penyembelih wajib menyegerakan pada pemotongan leher. Cari pisau hok tajam tu, dengan syarat tajam, tengok bulu rambut cabut, tu buat gitu boleh cabut. Mu sekali tarik atau dua kali lalu tu nak naga sekek tu. Kalau kena orang ambil kelapa sawit tu, body kuat, dia tarik semua, suruh meleh tengok dengan pisau tajam dengan cepat, dia nombor satu. Baik. Dan dia tidak boleh memperlahankan, yakni melambatkan pemotongan, di mana nyata kesudahan kambing atau biri sebelum menjadi sempurna pemotongan tempat sembelih yang leher kepada pergerakan yang disembelih. Capur pisau tupu, capur lambat. Nak keluk ni 10 kali gorok. Dah kebah, dia tak pandai deboh sakit. Tu aku kata aku sendiri. Orang kata molek pisau ni. Pisau tu beli cak coaching masa tu. Beli tempat molek dah Langkawi. Tapi tu po. Orang kata molek pisau ni. Kita nak wiluk ni, sampai kubah deboh sakit tak. Lepas tu nyesal dak sudah-sudah. Dia kena pisah di jenama juga. Jenama molek ni orang kenal ni Cak Lang, veterano. Hak paling baik Jemang. Hak nombor 3 hak kita katok-katok besi-besi keras tu. Boleh juga. Baik, kalau hak pasal lambat ni dengan capur pisau tepuk, siapa nak putus tu mari nyawa sembelih dah. Bukan nyawa kekal. Maka jadi bangkang. Ingat molek. Dan pendapat ini bersalahan dengan apa yang terdahulu, bahawa yang menjadi ibadat dengannya ialah keadaan nyawa itu kekal ketika permulaan sembelihan. Maka ia menyerupai bahawa maksud di sini apa nyata jelas kesudahannya kepada pergerakan yang disembelih, dan di sana apa tidak terlaksana keadaan itu. Walau apa pun mazhab perkhilaf mazhab ulama ni rahmat. Salah kita tak sedia mana kita pakai hak kata boleh. takut bazir hak orang tadi. Aku An-Nawawi berkata, pendapat ini telah diperkatakannya oleh Al-Imam Ar-Rafi'i berlainan dengan apa yang terdahulu oleh penegasan Imam Syafi'i dengannya. Malahan jawapannya bahawa ini adalah kecuaian pada pendapat kedua, maka tidak halal binatang sembelihannya berlainan dengan cuai. Cuai tahu saja lah. Kalau jadi cuai ni tak boleh nak maaf. Cuai pergi asah pisau. Padang kata pisau molek tak payah asah dah. Mula jangan pakai ayat tu. Menyesal ke dia. Berlainan dengan pendapat yang pertama, maka ianya tidak ada kecuaian. Kalau tidak dia menghalalkannya membawa kepada kepincangan. Walau apa pun, wallahu alam, walau apa pun pisau nak tajam, tenaga nak ada, dan dengan cepat. Wallahu a'lam. Hak lain tu orang lain pula ambil kat takat ni dulu. Malam ni siapa yang ada berkelapangan diharap untuk boleh menyembayangkan arwah Zaibah, isteri Pok Leh Kedah dulu, adik Haji Asing. Dia meninggal petang tadi dan sembahyang pukul 10. Okey, orang tak ada kerja, tak ada orang di kelapangan, jadi
Harap-harap gitulah kau ramah kau bagus. Gitu. Wallahu a'lam. Ke Pak Ayah mu nak cakap? Okey sila. We ayah mu. Gua ni tak buka lagi. Nak gua ni. Tak boleh masuk orang seorang. Boleh kena masuk orang lain seorang. Tak boleh buat. Kalau pakai ayat tu Nabi dia sembelih seekor kambing. Dia niat pahala kepada keluarga. Boleh. Tak ada kitab larang kata tak boleh masuk orang. Sehingga ada kita tak dan sini pasal masa sikit. Ni ada dua kali sampai raya ni. Tu pun tak tahu ada celah dok kedok kita. Maknanya ada masalah dia kata atas ekor lembu tu boleh. Nak rebang boleh, ngekoh boleh. Nak bagi daging biasa pun boleh. Tapi jangan melebihi 7 giang. Hak ni mudah dak lalu jawab. Memang boleh. Keluarga kita boleh sangat. Yelah, hukum asal ni tempat mana pun boleh sembelih, tapi apa yang ke sembelih situ persoalan. Hak ni hak buka puasa Johor ni buat rumah kuih Hindu. Hak tu macam nak menganjing tu. Kalau menjatuh kepada ni hukum fiqh dok ni panggil. Jadi itu orang kafir ada tu. Jadi kita jangan sokong tu akidah pula, takut salah kita sebelah orang kafir pula. Hamba takut akidah je rosak. Kadang rosak pun macam pincang sikit. Macam cerita gini Cina buta tak boleh. Hukum fiqhnya membuat mesti nikah orang yang suami ke isteri yang dicerai tu kena nikah lain dulu. Dia racang. Tapi perbuatan itu al-muhallil wal muhallalahu finnar. Orang yang meracang nak jadi halal cikgu mak. Nak jadi halal ke cikgu mak. Muhallalah. Hak tukar racang apa agung? Finna dalam api neraka. Pekoh tanya pekoh boleh belaka. Cuma nak kena masuk. Kena tanya kau mau masuk lagi. Tu bab lain. Susah sangat mula tu. Dia tak apa nak sembelih guana pun jangan menyeksa. Ayat kita baca dasar tu jangan cekek. Kalau mati cekek, ni kena dah ni. Bukan hamba cakap tu. Hamba sembelih tanya bunuh. Asing ada. Popok belum gading pemuda ni dia tunjuk gagah hari tu. Memang hari tu tunjuk gagah belaka.
Belum kita selesai dari bunuh dia, dia tambah dah. Lepas tu dia tambah, kamu tambah cekeng. Dok dah hamba pergi tunggu, hamba dulu kata selesai kejap je. Royak mati dah. Mungkin cekeng aku. Jadi masuk ayat wal munkhaniqah, barang binatang yang tercekek tak boleh makan. Takut dia gantung cekek. Kalau tak cekek tak apa. Tu soalan cekek dah. Tak cekek tak apa lah. Mu nak gantung ke asal ada makna potong. Pelik pun tak apa. Boleh belakang awak guana pun, jangan menyeksa sudah lah. Tembok tadi, masa tembok tu ada ayat mustaqirah, ayat kekal. Kena pasti tu lah. Kalau ada, boleh bahan dengan pisau. Orang tak kata matikan tembok, rempuh. Rempuh wal mauqudah. Tu dasar tu, kita baca dasar tu, takut salah keruk kan, kata ni boleh kita baca dasar. Kata kalau burung payah sekek, kita nak pasti dia derah mati. Wallahu a'lam. Ke warna rong, kalau sebut burung ingat karung lalu. Nak ajak muka kau tipayang kau ni rong. Cek gumak pula awak pasal. Waalaikumsalam. Debe. Tak ada masalah. Tapi adanya bahan yang gebe. Kadang-kadang kita orang lipat dia kau. Orang lipat kau bayar. Amba kalau orang lipat terbuka. Pasal amba suruh buat mucung. Kita iri gebe tu. Baru lah masuk. Wallahu a'lam. Gebe dah habis tak apa. Dia syaratnya halqan dah putus, halqan dah mari. Okey. Wallahu a'lam. Bunyi dah tu orang panggil. Jangan lambat dengan orang mati, orang nak mayang jenazah pula. Cikgu mak kena ingat kau ni hak padu payah anu. Berasa tu memang dah. Aku kalau aku buat umpamaan jadi aku pelik pula mula. Wallahu a'lam. Kita sudah tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu